وارزقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Kita sambung daripada kitab Ta'lim Al-Muta'allim Tariqat Ta'allum, yang mana kita berhenti pada faslun fi ta'zimil ilmi wa ahli. Situ ni. Muka surat tu betul Betul Okey. Dah tak? Suara okey? Tolong komen sikit live tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahli. Ini fasal pada memuliakan ahli ilmu, memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Kata pengarang rahimahullah, i'lam anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi wa 'azimil ustadhi wa tawqirihi. Ketahui oleh kamu, talibal ilmi, penuntut ilmu, la yanalul ilma, dia tidak akan mendapat ilmu, wa la yantafi'u bihi, dan tidak akan dapat manfaat dengan ilmu, illa, kecuali bi ta'zimil ilmi, hendaklah dia muliakan ilmu tu, wa ahlihi, dan muliakan ahli ilmu, wa ta'zimil ustaz, memuliakan ustaz, wa tawqirihi, dan kita tawqir ni samalah memuliakan, ta'zim. Kita menghormati dan memuliakan dia. Tu penting Jadi benda yang dibelajar ni jalan bagaimana kita nak menghasilkan ilmu, supaya perjalanan menuntut ilmu tu jadi lancar, jadi mudah. Jadi tidak ada halangan. Kadang-kadang orang ambil ilmu masa yang lama dia belajar, tapi hasil tak ada. Sebab apa? Sebab dia tidak mencukupkan syarat-syarat untuk mendapatkan ilmu. Jadi ilmu yang dapat, andai kata dapat pun, dia tidak akan memberi manfaat kepada diri dia. Qila ma wasala man wasala illa bil hurmah. Ma wasala, man wasala, tidak akan sampai. Man jadi apa tu? I'rab apa man? Man jadi apa? Isim mausul dia i'rab kedudukan dia maupun i'rab jadi apa? Fa'il bagi wasala. Ma wasala, tiada sampai. Man wasala, orang yang sampai, illa bil hurmah, kecuali dengan menjaga kehormatan. Orang yang sampai tu sampai, yakni sampai dalam istilah kita ni lah, sampai kepada ilmu. Bagaimana cara dia sampai? Tentu kita lihat dia orang yang sangat menghormati, sangat dia menjaga kehormatan. Al-hurmah. Wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmah, dan tidak akan jatuhnya, gugurnya orang yang gugur kecuali dengan sebab meninggalkan kehormatan. Itu penting Benda kecil-kecil sekalipun, buku kita tak sesuatu benda yang bukan ilmu atas buku. Buku kita tak spek mata. Buku kita tak kolam atas tu, pena. Tak bukan sementara je, tak lama. Nampak benda kecil kan? Tapi yalah, kalau orang yang ada sensitivity, ada riqatul qalb, dia nampak macam tak pernah sabar. Hatta tasbih sekalipun. Tasbih alat beribadat kan, tapi dia lah ketika digunakan, dia tu alat ibadat. Dia tak atas buku, tak atas Quran pula. Setengahnya buat apa nama ni, wallpaper buka Quran, tengah tu tak tasbih atau tak spek mata. Jadi orang yang ahli ilmu, dia nampak benda tu bukan satu benda yang betul tu. Jaga-jagalah Boleh jadi benda kecil itu Allah Ta'ala kita buat kerana Allah dan menghormati ilmu, kemuliaan ilmu, maka kehormatan itu, iaitu menjaga hormah tadi, lebih baik daripada ketaatan. Al-hurmatu khairum minat ta'ah. Macam mana tu? Ala tara, tidakkah kamu perhatikan, annal insana la yakfuru bil ma'siyah? Tidakkah kamu perhatikan, seseorang itu tak jadi kufur dengan sebab buat maksiat? Okey, suara. Buat maksiat
tak jadi kufur lagi. Dia ahli sunnah wal jamaah lah. Ha? Tak lagi mana dia tidak menghalalkan. Wa inna ma yakfuru bistighfafiha. Dia menjadi kufur dengan sebab istighfaf. Dia merengah-rengahkan maksiat. Dia menganggap maksiat tu bukan maksiat. Dia merengah-rengahkan maksiat. Maksiat tu dia i'tikad tidak maksiat atau menghalalkannya. Merengah-rengahkan. Wa bitarkil hurmah, dengan meninggalkan kehormatan. Jadi sebab itulah jadi kufur apabila menghalalkan maksiat dengan semata-mata buat, tidak sampailah kepada kufur di sisi ahli sunnah wal jamaah. Tu dari itu perkataan dia kata al-hurmatu khairum minat ta'ah. Baik. Wa min ta'zimil ilmi, dan dari bentuk ataupun termasuk dalam memuliakan ilmu, ta'zimul ustaz, memuliakan guru, ustaz. Qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ana abdun man 'allamani harfan wahida. Aku hamba bagi orang, abduman, ana abduman, idhafah ana abduman, aku hamba bagi orang yang mengajar aku satu huruf. Kalau dia mengajar aku satu huruf ni, aku akan jadi hamba padanya. Maknanya hamba ni aku akan khidmat, aku akan anggap dia orang yang mulia. Insya'a ba'a, kalau dia nak dia boleh jual. Wa insya'a astarak, kalau dia nak boleh jadikan aku sebagai istarakah, jadikan hamba. Dia jadikan hamba untuk diri dia, atau nak dia boleh jual. Itu kinayah ataupun kita kata perumpamaan lah bagaimana menganggap guru itu satu kedudukan yang tinggi. Bukan makna sungguh ni mana boleh jadikan hamba dengan sebab belajar. Awak pergi basuh kain saja. Awak gini lah, tolong nak apalah, tapi menjadikan awak tu hamba dengan erti kata hamba istilah syarak, tak ada lah. Wa qad ansyadtu fi dhalika, dan aku telah menyusun syair pada demikian itu. Katanya, ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallimi wa aujabahu hifdhan ala kulli muslimi, laqad haqqa an yuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfa dirhami. Ra'aitu ahaqqal haqqi, aku ra'aitu ra'a makna a'taqid, aku yakin, ahaqqal haqqi haqqal muallimi. Ni ra'aitu daripada akhwat apa? Akhwat zanantu wa ra'aitu. Akhwat zanantu. Ni baca-baca ni wak marilah kita mengaji dah kan nahwu tu kan. Tengok balik. Ra'aitul haqqa. Haqqa jadi maf'ul awal. Haqqal muallimi maf'ul tsani. Aku yakin bahawa seberhak perkara yang paling berhak ialah hak muallim. Hak guru. Perkara yang paling berhak untuk diutamakan ialah hak kepada guru. Wa aujabahu hifdhan ala kulli muslimi, dan perkara yang paling wajib untuk dijaga, untuk dipelihara atas setiap orang muslim. Laqad haqqa an yuhda. Itu ada tak ada nuskah lain. Ada baris tak tu? Benda tulis mana? Laqad haqqa. Laqad haqqa an yuhda. Laqad haqqa an yuhda ilaihi karamatan. Mana? Haqqa. Haqqa bagi atas ke? Wa haqqa li ahli ilmi an yatamathalu. Boleh aku kalau haqqa dekat saya pun tulis haqqa juga. Haqqa maknanya yakun syai' haqqan. Jadi laqad haqqa an yuhda, sungguhnya haklah, berhaklah bahawa an yuhda ilaihi karamatan, bahawa dihadiahkan kepadanya karamatan, sebagai memuliakan. Karamatan ialah apa tu? Maf'ul li ajli, kerana nak memuliakan dia. Li ta'limi harfin wahidin, kerana sebab mengajar satu huruf, alfa dirhami, 1000 dirham. Alfa ialah apa?
Alfa i'rab apa? Tamyiz. Macam mana boleh tamyiz? Mana ada tamyiz? Itu. Alfa i'rab apa? Ya Allah. Tok Syekh Duyung ni. Tok Syekh Duyung jadi Marina Duyung lagi. Jadi ikan duyung. Kat mana? Maf'ulun bih. Dekat-dekat dah tu. Satukan maf'ulun bih. Fi'il ke mana tu nak jadi maf'ulun bih tu? Fi'il mabni lil majhul tu kan? Yuhda. Jadi yuhda. Ajak. Yuhda ilaihi. Yuhda. Dihadiahkan. Ilaihi. Alfu. Baca-baca baris depan. Sorry. Yuhda ilaihi alfu dirhami. Gitu. Jadi apa? Naib fa'il. Laqad haqqa an yuhda ilaihi karamatan li ta'limil harfi wahidin alfu dirhami. Yuhda alfu dirhami. Dihadiahkan alfu dirham. Naib fa'il. Salah anda dah baca baris atas, masih keliru. Okey. Hukka. Tu anak rasa dok apa sedap je. Laqad hukka an yuhda. Betul gitu. Lepas tu naskah tu muhaqqaq. Laqad hukka. Sebab haqqa ni laqad hukka walaupun boleh tulis haqqa. Laqad hukka an yuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhami. Jadi alfu tu jadi Nuskah asfah betul lah nuskah asfah. Ya kita tak boleh iktimat pada nuskah tak? Kena iktimat pada ilmu. Sebab nuskah boleh salah. Man kana syaikhul kitab fa khata'uhu aktsaru min sawabih. Okey. Yuhda dihadiahkan. Yuhda ilaihi alfu dirhami. Hukka apa tu? Makna berhak, hakik. Hukka makna berhak sama. Tapi apa ni? Sirah dia begitu. Wa hukka li ahli al-ilmi an yatamathalu bi baitin qadimin sya'a fi kulli majlisi. Jadi bahasa ni kadang-kadang kita kena sama'i lah, kena banyak dengar, kena banyak tola'ah, ya. Wa hukka cetok kat mana tu? Ibnu Katsir. Laqad hukka an yuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhami. Okey. Fa inna man 'allamaka harfan. Kerana orang yang mengajarkan engkau satu huruf. Wahidan mimma tahtaju ilaihi, daripada perkara yang kamu berhajat kepadanya fiddin, dalam agama, fahuwa abuka fiddin, dipanggil bapa kamu dalam agama. Abu fiddin, bapa dalam agama ialah guru yang ajar kita. Wa kana ustadzuna Syekhul Imamu Sadiduddin Asy-Syirazi yaqul, kata guru kami Syekh Sadiduddin Asy-Syirazi, yaqul qala masyayikhuna, berkata guru-guru kami, man arada an yakuna ibnuhu aliman, barang siapa yang nak bahawa anak dia tu jadi alim, yang bagi an yura'iya ghuraba'a minal fuqaha'i, hendaklah dia meraihkan orang-orang asing di kalangan fuqaha. Orang asing di kalangan fuqaha. Mana? Orang fuqaha, faqih, orang alim mari negeri kita. Contohnya mari nak belajar ke, atau mari singgah ke, mari untuk ilmu. Kita pergi ra'i dia. Kita ra'i dia, kita hormat dia, kita beri muliakan dia. Tak, orang tu singgah sekejap, mungkin dia singgah, orang alim singgah tempat kita ra'i dia. Kita layang dia. Orang itu, dia buat gitu, Allah Ta'ala akan beri anak dia dapat kelebihan kemuliaan jadi alim. Wa yukrimahum, dan memuliakan mereka. Wa yut'imahum, memberi makan mereka. Wa yu'tiyahum syai'an, dan beri sesuatu. Beri hadiah ke apa.
Wa illam yakun ibnuhu aliman, kalaulah bukan anaknya jadi alim, yakunu hafiduhu aliman. Boleh jadi cucu, hafid ni cucu dia akan jadi alim. Nampak tak? Jadi penting tu hormat orang alim, terutamanya orang yang asing yang datang. Nampak? Masuklah pelajar-pelajar ilmu asing. Kita hormat dan beri muliakan mereka. Kalau orang duduk situ dah mungkin tak ada masalah sebab dia orang situ. Dia orang situ tak payah. Tapi bila orang asing ni jauh daripada kampung, keluarga, terputus bekalan seumpamanya, dia mari tempat kita, kita hormat dia. Okey. Wa min tawqiril muallimi, dan daripada aspek memuliakan guru, alla yamshiya amamahu, jangan dia berjalan di depan guru. Yamshiya. Wala yajlisa makanahu, jangan duduk di tempatnya. Wala yabtadi'a bil kalami indahu illa biiznih, dan jangan dimulakan percakapan di sisi gurunya kecuali dengan izin. Wala yukthirul kalam indahu, jangan perbanyak cakap di sisi guru. Wala yas'al wala yas'ala syai'an inda malalatihi, wala yas'ala syai'an inda malalatihi, jangan dia tanya soalan apa-apa sesuatu ketika malalatihi, ketika letihnya. Wa yura'iyal waqta, dan hendaklah dia meraihkan waktu. Orang seseorang tu hendaklah dia raikan waktu dia, jaga masanya. Wala yaduqal baba bal yubsiru hatta yakhruja al ustadhu, dan jangan dia ketuk pintu. Bahkan yubsiru bukan yubsiru, yasbiru. Salah baca. Yasbiru. Bal yasbiru, bahkan hendaklah dia bersabar. Hatta yakhrujal ustadhu, sehingga ustaz tu keluar. Ni tengok dari segi adab ulama' dululah. Sebahagian daripada yang kita baca ni, ada yang mungkin munasabah dan boleh dipraktikkan lagi. Tapi ada sebahagiannya mungkin berubah dengan perubahan masa lah. Nampak Jadi dari segi adab, kalau tengok adab-adab ulama' dulu memang akan jaga. Mereka tak jalan depan guru, tidak duduk tempat dia. Cakap pun tak akan mulakan cakap dengan izin. Tak banyakkan cakap. Jadi dalam memperihal tentang adab-adab ni, ada benda yang berkait dengan adab dan perubahan masa. Jadi waktu bergantunglah. Adakah dianggap biadab pada masa kita ataupun tidak. Okay. Ni tanya soalan tak jawab. Buat apa beradab? Ada soalan, senyap je. Tak ada soalan. Sebab apa? Sebab beradab. Benda lagi. Kalau tu dok jalan apa? Bukan dok jalan apa, nusuk pak. Jadi ada perkara itu yang duduk dia bawah adat-adat dengan araf yang boleh berubah dengan perubahan adat dan uruf. Fal hasilu, dan wal hasilnya, annahu yutlabu ridahu, annahu fa innahu anna talibal ilmi lah, kalau kita nak kata gitu. Yatlubu ridahu, hendaklah seseorang pelajar tu yatlubu ridahu, menuntut keredaan guru. Wa yajtanibu sukhtahu, dan menjauhi daripada marah guru. Wa yatamathalu amrahu, dan mengikuti arahan guru. Fi ghairi ma'siyatin lillah, pada perkara yang selain daripada maksiat Allah Ta'ala lah. Fa innahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, kerana tidak ada ketaatan kepada makhluk pada perkara yang menjadi maksiat kepada Tuhan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syarran nasi man yudhibu dinahu lidunya ghairihi bi ma'siyatil khaliq. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia, man yudhibu dinahu, siapa yang menghilangkan agamanya, lidunya ghairihi, kerana sebab dunia orang lain, kerana sebab perkara dunia orang lain, bimaksiatil khaliq, dengan cara membuat maksiat kepada pencipta Allah. Okay. Dia agama dia, kita kena jaga agama kita, tapi dia menggadaikan agama dia kerana sebab dunia orang lain, makna kepentingan orang lain.
Makna bukan pertengahan diri boleh tahan juga. Dia buat manfaat tu manfaat pada dia. Boleh tahan jugalah walaupun dosa. Dia buat taat kepada orang lain yang mana manfaat tu boleh kepada orang lain dengan cara dia buat maksiat kepada Tuhan. Ni berkait dengan ni lah. Katakanlah orang tu nak terang tentang la maksiyata li makhluqin fi la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Nak terang macam mana? Orang suruh kita buat maksiat. Buat maksiat yang mana maksiat itu dapat manfaat ke dia. Contoh kita curi kepada pihak. Curi kepada pihak seseorang. Tak berlakulah contohnya guru kita suruh curi, tak ada lah. Tapi andai kata orang suruh kita curi bagi pihak dia, yang kaya dia, dunia dia, li dunia ghairihi. Dengan sebab kita mencuri, kita telah menghilangkan agama kita. Yuzhibu dinahu, dia menghilangkan, membuang agamanya. Kerana sebab nak dapat manfaat kepada diri orang lain dengan cara dia buat maksiat kepada Tuhan, mencuri tadi. Apa tak? Faham tak? Takbir ni. Okay. Inna syarranna, buruk lah ni. Jahat, orang paling jahat. Kalau manfaat diri dia tu jahat dah. Sebab maksiat dia dapat manfaat dunia pada diri dia. Ni sekarang ni manfaat dunia pada orang lain. Makna akhirat pun hilang, dunia pun hilang. Ni orang kata ni balaci. Penjilat kepada orang-orang yang buat jahat ni. Mereka buat kerja untuk orang lain dengan cara buat maksiat, kepentingan tu dapat ada orang lain. Orang ini paling teruk lah. Dunia pun tak dapat, akhirat tak dapat. Wa min tawqirihi, antara bentuk memuliakan guru, tawqiru auladihi wa man yata'allaqu bihi, memuliakan anak-anak dia dan orang yang berkait dengan dia. Muliakan anak dia dan seumpamanya kan. Wa kana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin sahibul hidayah. Ini pengarang kitab Hidayah. Burhanuddin Al-Marghinani. Ni kitab mazhab Hanafi ya. Pengarang kita ni mazhab Hanafi ni. Dia banyak nukilan-nukilan ni pada ulama-ulama Hanafiyah. Ni kitab Hidayah ni kitab matan fiqh yang muktabar lah dalam mazhab Hanafi. Seumpama Minhaj dalam mazhab Syafi'i. Rahmatullahi alaihi yahki, dia menghikayatkan anna wahidan min akabiri a'immati Bukhara, seorang daripada imam ulama besar di Bukhara, kana yajlisu majlisad darsi, adalah satu hari dia duduk pada majlis mengajar. Wa kana yaqumu khilali darsi ahyanan, kadang-kadang dia bangun. Lepas kadang-kadang tengah mengajar dia bangun. Khilal darsi, dalam pengajaran dia. Ahyanan. Fasa'alu anhu, lalu orang tanya, kenapa kamu kejap-kejap bangun? Faqala inna ibna ustadhi yal'abu ma'asibyan fi sikkah. Katanya, ibna ustadhi, anak ustaz saya, anak tok guru saya tengah bermain bersama kanak-kanak. Pisakah ni sikah atau sakah ni ialah jalan lah. Bermain bersama kanak-kanak di jalan. Wa yaji'u ahyanan ila babil masjid. Dan kadang-kadang dia main-main, kadang dia mari ke pintu masjid. Fa idza ra'aituhu, apabila aku nampak dia pintu masjid, aku berdirilah ta'ziman li ustazi, kerana memuliakan bagi ayah dia, ustaz aku. Nampak. Jadi begitu kita kata hormatnya mereka ni, halusnya bagaimana cara mereka menghormati, hati mereka itu halusnya mereka, sehingga kan anak kepada guru mereka pun mereka hormat sebegitu. Qala al-qadhi Imam Fakhruddin Al-Arsabandi wa kana rais al-a'immati fi Maru. Maru ni kota di belah belah Khurasan. Dia ni qadhi, ataupun dia ini rais a'immah, ketua bagi ulama, para imam di Maru. Wa kana sultan, dan adalah sultan ketika itu, yahtarimuhu ghayatal ihtiram, dia menghormatinya sesungguh-sungguh hormat. Wa kana yaqulu, dia kata innama wajadtu bihadzal mansibi, sesungguhnya aku mendapat bihadzal mansibi. Dia kata apa? Kata Fakhruddin Arsabandi tadi, sesungguhnya aku dapat kedudukan ini bi khidmatil ustaz, dengan sebab aku berkhidmat kepada guruku. Fa inni kuntu aqdumul ustaz al-qadhi Imam Aba Zaid ad-Dabbusi. Ini ulama Hanafi juga. Kerana aku pernah berkhidmat kepada
Imam Aba Zaid Ad-Dabusi. Wa kuntu aktumuhu wa atbahu ta'amah. Aku ni khidmat kepadanya, aku masak makan kepadanya 30 sanah, 30 tahun. Wala akulu minhu syai'ah. Dan aku tak makan sikit pun. Aku masak, beri semua pada dia. Aku tak makan sikit pun daripada itu. Nampak? Wa kana Syekhul Imam Al-Ajallu Syamsul A'immati Al-Hulwani. Imam Syamsul A'immah Al-Hulwani rahmatullahi alaih qad kharaja min Bukhara. Dia keluar daripada negeri Bukhara. Wa sakana fi ba'dil qura, dan dia tinggal menetap di sebahagian kampung. Ayyaman, beberapa hari. Li hadithatin waqa'at lahu, kerana berlaku beberapa kes lah. Ada berlaku masalah yang berlaku dengan dia, terpaksa dia keluar pada Bukhara untuk menyelamatkan diri. Maka dia menginap di dalam beberapa hari di kampung. Wa qad zarahu tilmidhuhu, dan telah menziarahinya talamidhuhu. Jadi orang anak murid dia tahu, Tok Guru ni tengah lari diri ni, nak menyelamatkan diri, takut kena takak ni. Jadi anak murid dia pergi ziarah dia. Ghaira asy-Syaikh Imam Syamsil A'immatil Qadhi Bakr bin Muhammad Az-Zaranjari. Selain daripada, semua murid-murid datang kecuali Syekh Imam Syamsul A'imah Qadhi Bakr bin Muhammad Az-Zaranjari, kecuali anak murid seorang ni, rahimahullahu ta'ala. Faqala lahu hina laqiyahu, maka Syamsul A'imah Hulwani lepas pada itu berjumpa mula dengan anak murid ni tadi, Qadhi Bakr bin Muhammad ni. Dia tanyalah, limadza lam tazurni, kenapa kamu tak ziarah aku? Faqala kuntu mashghulan bi khidmatil walidah. Kata Syekh Syamsul A'imah, katanya Syekh Bakr Az-Zaranjari, dia kata aku sibuk khidmat kepada walidah, kepada mak aku khidmat pada mak aku, sibuk. Wa qala, kata dia, turzakul umra, kamu akan diberi rezeki panjang umur sebab khidmat kepada mak kamu. Wala turzaku al-raunaqad darsi, tapi kamu tidak akan diberi rezeki keenakan durus, kemanisan ilmu, kemanisan belajar. Dia Tok Guru khabar gitu. Kali itu baik kata apa nak mari ziarah aku? Apa nak mari ziarah? Kata sibuk jaga mak dia. Tak apa, kalau gitu Allah Ta'ala akan beri kepada kamu panjang umur. Tak, rezeki umur panjang sebab khidmat kepada mak ayah. Tapi kamu tidak akan diberi kemanisan dalam belajar dan mengajar. Wa kana kadzalik, dan jadi begitu. Dan sungguh berlaku apa sebagaimana dikatakan. Fa innahu kana yaskunu fi aktsari awqatihi fil qura, kerana dia tinggal pada kebanyakan masanya di perkampungan. Jadi dalam lepas kehidupan dia lepas tu, katanya dia ni banyak duduk di kampung. Walam yantazim lahu darsu, dan tidak disusung baginya pengajaran. Di kampung ni orang tak baik nak tak ada masa mana nak mengajar. Nampak tak? Jadi pengajian dan pengajaran tu tidak disenangkan untuk dia. Macam Tok Guru dia kata tadi lah. Nampak tak? Jadi tidak ada bahagian baginya dalam ilmu. Ni kita kena tengok lah ni. Benda-benda gini ni tengok. Dan kalau antum panjang umur sikit lagi kan, boleh tengoklah antara sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, orang kita kenal, ada yang tidak diberi rezeki. Tak ada rezeki belah ilmu. Ada rezeki belah lain. Kaya ada benda, tapi rezeki belah ilmu tak ada. Masing-masing bahagian lah. Bukan makna buat maksiat, ada maksiat tapi tak ada rezeki belah ilmu. Jadi ilmu ni rezeki juga. Dan sebaik-baik rezeki ilmu lah. Raunaqad darsi wa kana kadzalik fa innahu yaskunu fi aktsari awqatihi fil qura wa lam yantazim lahu darsu. Faman ta'adza minhu ustadhuhu, barang siapa yang rasa sakit dari sebabnya oleh gurunya rasa sakit hati, rasa marah atau tak selesa dengan dia, yuhramu barakata al-ilmi, diharamkan dia akan keberkatan ilmu. Diharamkan kepadanya keberkatan ilmu.
Wala yantafi'u bil ilmi illa qalila, dan tidak akan dapat manfaat dengan ilmu kecuali sikit. Kecuali sikit. Ana teringat balik tadi. Balik tadi. Mana tadi? dia dia syair tadi. Dia ila ahdaitu Muhammadan alfa dirhamin. Ahdaitu itu ahda yuhdi. Ahda yuhdi. Ahda yuhdi. Ahdaitu Muhammadan alfa dinarin. Jadi kalau dia ta'addi dua maf'ul. Ahdaitu Muhammadan alfa dinarin. Maka di sini alfa tu boleh baca tu. Baca dengan fathah. Baca dengan fathah. Yuhda yuhda alfa. Boleh baca dengan fathah. Waktu mana awak takik dia tulis mana? Bayar atas kau. Dhammah. Maknanya ahda ta'addi satu maf'ul. Ahda ilaihi hadiyatan. Ahda Muhammadun hadiyatan. Baca dhammah. Takik tu baca dhammah. Baca dhammah betul balik bagi depan. Boleh makna bagi depan hak mula-mula sebut tadi ahda Muhammadun al-fadina. Jadi ta'addi dia dengan harah ja tu dah. Tu yuhda ilahi alfu bagi depan ikut tu lah. Alfu ataupun mungkin boleh dua pun tak ada rasa, kadang-kadang mungkin boleh dua ta'addi satu atau dua maf'ul. Tapi kalau yang kitab tu kata alfu laqad huqqa an yuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhami. Mana tadi? Yuhramu barakata al-ilmi wa la yantafi'u bil ilmi illa qalila. Dan dia tidak akan dapat manfaat dengan ilmu kecuali sikit. Okay. Kata syair. Innal muallima wat tabiba kilahuma la yansahani. La yansah nasaha yang nasaha baca bagi yang tak ada. Tu mana tu? Yang sahani. Nasaha yang sahu. La yansahani. La yansahani idza huma lam yukrama. Fasbir lidaika in jafauta tabibahu waqna' bijahlika in jafauta muallima. Innal muallima wat tabiba kilahuma. Sesungguhnya guru dan doktor itu kilahuma, mereka berdua, la yansahani, tidak akan beri nasihat, idza huma lam yukrama, kalau mereka tidak dihormati, dimuliakan. Fasbir lidaika in jafauta tabibahu, maka musabarlah dengan penyakit kamu, in jafauta tabibahu, kalau kamu menjafauta ni maknanya kamu bersikap dingin bersikap dingin dengan doktor, atau kamu tidak menghormati doktor ni, kamu tidak berbaik dengan doktor ni, maka sabarlah penyakit. Dia takkan tolong sabar penyakitmu. Dia takkan beri nasihat obat betul. Maka bersabarlah kamu. Fasbir lidaika in jafauta tabiba. Fasbir ni bukan amal suruh-suruh tapi makna tahdid. Maknanya kita panggil apa? Sebagai nak memberi amaran. Kalau kamu tidak muliakan tabib, maka kamu kena bersabar dengan penyakit. Fasbir lidaika in jafauta tabibahu, maka bersabarlah kamu dengan penyakit kamu kalau kamu tidak menghormati kepada doktor. Waqna' bijahlika, dan cukuplah kamu dengan jahil kamu. Qanaah kamu dengan jahil kamu. In jafauta muallima, kalau kamu
tidak berbaik atau kamu tidak memuliakan guru. Maknanya boleh jahil ya. Nampak tak? Qanaah cukup dengan jahil lah. Gitu maksudnya. Okey. Wa hukiya anna al-khalifah Harun ar-Rasyid, dihikayatkan bahawa Khalifah Harun ar-Rasyid ba'atha ibnahu ila al-Asma'i. Dia menghantar anaknya kepada Asma'i. Asma'i ni penyair terkenal lah. Yang buat syair apa? Bulbul. Sautu bulbuli. Syair yang antara syair yang payah tu. Okay, dia Al-Asma'i ni dia dihantar, Harun ar-Rasyid hantar anak dia kepada Al-Asma'i liyu'allimahu al-ilma wal adab, supaya Asma'i ajar pada anaknya ilmu dan juga adab. Fara'ahu yawman yatawadda'u wa yaghsilu rijlahu. Maka khalifah nampak satu hari yatawadda'u, Asma'i ni berwuduk, wa yaghsilu rijlahu, dan dia wuduk dia basuh kaki. Dia ambil wuduk dia basuh kaki dia. Wa ibnul khalifah yasubbul ma' ala rijlihi, dan anak khalifah tuang air kepada kakilah. Jadi nampak dia ambil wuduk sampai ke bahagian kaki, Asma'i basuh kaki dia, anak khalifah tuang air. Fa'atabal Asma'iyya fi dhalika biqaulihi. Lalu khalifah marah kepada Asma'i kerana perbuatan itu, biqaulihi innama ba'athtuhu ilaika litu'allimahu wa tu'addibahu. Aku hantar kepada kamu ni untuk kamu ajar anak aku dan kamu didik dia, ajar adab. Falimadha lam ta'murhu bi an yasubbal ma'a bi ihda yadayhi. Kenapa kamu tak suruh dia tuang air dengan salah satu tangannya, wa yaghsila bil ukhra rijlaka. Tangan selagi biar dia basuh kakimu. Mu jangan basuh diri. Nampak tak? Ingat ke nak marah sebab anak khalifah tuang air? Tak. Khalifah ni dengan khalifah bijak ni, memang Harun ar-Rasyid terkenal dengan ilmu. Jadi dia kata, aku hantar anak aku pada kamu supaya kamu ajar dia, didik dia. Kenapa mu tak suruh dia satu tangan tuang air, satu tangan lagi basuh kakimu? Mu pergi sedikit basuh kaki pula. Siapa gitu sekali, Pak? Ada tak orang malam ni gitu? Kena rotan dengan report dah. Kena report dah dalam kepada polis. Rotan anak. Wa min ta'zimil ilmi, dan daripada memuliakan ilmu tu, ta'zimul kitab, memuliakan kitab. Fayam bagi li talibil ilmi, maka sayugia bagi penuntut ilmu. Sayugia bagi penuntut ilmu. Alla ya'khudhal kitab illa bi taharati. Jangan dia pegang ambil kitab kecuali dalam keadaan taharah. Ni juga kalau betul-betul orang yang ambil jaga ni memang adab yang sangat baiklah. Pegang dan ambil kitab dalam taharah. Janganlah pula saya ketuklah malas baca. Saya mana kitab dah bawa buat apa? Ada emayang tak? Tu jadi alasan pula daripada ni nak katanya keadaan tu. Dia kalau tak mampu, daripada tak ada kitab langsung, tak ada tu langsung, baik ambil. Tetapi mengambil dalam keadaan taharah itu lagi baik. Wa hukiya 'ani Syekh Syamsul A'immah Al-Halwani rahimahullahu ta'ala annahu qala innama niltu hadzal ilma bitta'zim. Kata dia, aku mendapat ilmu ni dengan sebab aku memuliakan. Fa inni ma akhadtul kaghad illa bi taharatin. Aku tidak mengambil kaghad ni warakah kitab. Helaian kitab tu. Kecuali dalam keadaan taharah. Okey. Jadi kitab-kitab kadang-kadangnya, kalau kitab-kitab dulu sebelum jilid tu, dia ada karah-karah tak? Ada helaian-helaian kitab tu lah. Maka kadang-kadang orang tak bawa habis, orang bawa sikit-sikit lah. Kalau orang bawa berapa helai, tak ada sini tak? Tak ada, jenis lama tu. Kadang-kadang jenis kitab tu, dia panggil karos tu, atau kuros itu, dia beberapa beberapa helai tu dia sekalikan. Jadi aku tak pernah ambil helaian kitab tu kecuali dalam keadaan taharah. Wa Syekhul Imam Syamsul A'immati Sarkhasi kana mabtunan fi lailatin. Adalah dia itu mabtunan, sakit perut. Satu hari dia sakit perut.
Wa kana yukarriru. Dan dia ketika itu yukarriru. Yukarriru ni makna takrir, muzakarah ilmu. Dia ulang muzakarah ilmu. Wa tawadda'a fi tilka lailah, dan pada malam itu dia berwuduk 17 marrah, 17 kali. Dia yakit perut, pergi tandas, wahai Abi batal wuduk, nak baca pula ni. Ambil wuduk pula, sakit perut pula, batal pula air semayang, ambil wuduk pula 17 kali. Kata Dok Dan, kita memang tak sabarlah 17 kali. Li'annahu kana la yukarriru illa bit-taharah, kerana dia tidak akan buat ulang-ulang kaji pengulangan ya kecuali dengan keadaan taharah. Wa hadza li'anna al-ilma nurun. Ini kenapa begini? Kerana ilmu itu cahaya. Wal wudu'u nurun, dan wudu itu nur. Fayazdadu nurul ilmi bihi, maka akan bertambahnya cahaya ilmu dengan sebab wudu. Wa minat ta'zimil wajibi, dan antara kemuliaan yang perlu wajib lil alimi, bagi orang alim, alla yamuddar rijla ilal kitab. Bahawa jangan dia lunjurkan kaki, hulurkan kaki ke arah kitab. Wa yadha'a kitaba at-tafsiri fawqa sa'iril kutubi, dan dia letak kitab tafsir di atas kitab-kitab lain. Kalau susunan tu, bahagian atas ialah kitab berkaitan Quran dulu, lepas tu tafsir. Ta'ziman, sebagai memuliakan. Wala yadha'a syai'an akhara 'ala kitab, dan jangan letak sesuatu yang lain atas kitab. Ni kita sebut tadi. Jangan letak sesuatu lain atas kitab, spek mata ke, tasbih ke apa, sugi ke, tak. Jangan letak. Letak atas dasar apa? Letak bukan nak tahan dia, tapi letak sebagai letak. Jadi jangan kita buat begitu. Kita susun tu tak benda lain atas tu. Jangan. Sama kita agama lah. Kalau surat khabar, majalah, benda gitu tak ada masalah sangatlah. Tak benda lain. Tapi kitab-kitab berkaitan agama ni, hendaklah letak kemuliaan padanya. Okay? Wa kana ustazuna Syekhul Imam Burhanuddin rahimahullah ta'ala yahki an syaikhin min masyayikhi. Dia menceritakan daripada seorang syekh daripada syekh-syekh dia, anna faqihan kana wada'al mihbarata 'ala kitab. Bahawa ada seorang faqih, dia meletak mihbarah 'ala kitab. Mihbarah ni apa dia? Bekas dakwah lah, bekas dakwah. Di atas kitab. Jadi bekas dakwah tu itu atas kitab. Faqala lahu. Jadi syekh ni kata kepada orang fakir ni, bil farisiyah, barnaya ye. Dia tulis apa tu? La yakunu minka. Jangan buat gitu. Maknanya kenapa dia akan memburukkan atau perbuatan tu tak layak dengan kitab. Menyebabkan orang tidak akan mengambil manfaat daripada ilmu dia. Jadi itu. Jadi letak dakwah, bekas dakwah atas kitab tu dilarang. Wa kana ustadzuna al-qadi Imam al-Ajal Fakhruddin al-Ma'ruf bil Qadi Khan rahimahullah taala yaqul, illam yurid bidzalika al-istighfaf. Kalau dia tidak maksudkan dengan demikian itu meringan-ringankan keadaan ilmu, nak merendahkan ilmu, fala ba'sa bidzalik, tak ada masalah. Wal aula an yahtariza anhu, tapi yang lebih eloknya hendaklah dia menjauhkan daripada perbuatan tu. Moleknya jangan buat gitulah. Moleknya jangan buat gitu. Wa minat ta'zim, antara ta'zim, an yujawwida kitabatal kitab, hendaklah dielokkan tulisan kitab. Kalau zaman dulu kan orang tulis dengan salin tangan. Jadi bila nak salin kitab, salin dengan tulisan elok, dengan comel. Wala yuqarmita. Yuqarmit ni makna tulis dengan kita kata tulis halus. Wala yuqarmita. Yuqarmita ni tulis halus nipis. Jangan tulis halus nipis, sebab tulis halus nipis kalau dakwah tu kadang-kadang boleh hilang. Dia boleh hilang. Jadi hendaklah ditulis cantik, dielokkan tulisan. Wala yuqarmita, dan jangan dihaluskan tulisan itu, dikecilkan, dan jangan kecil jadi bolok lagi. Wa yatrukal hasyiyata, dan hendaklah dia kosongkan hasyiyah itu illa inda darurah, kecuali ketika darurah. Makna tepi tu kosongkan kecuali perlu. Wa ra'a Abu Hanifah, dan melihat oleh Abu Hanifah rahimahullah taala, katiban, seorang penulis,
yuqarmitu. Dia tulis dengan tulisan halus dan kecil. Fil kitabati. Faqala la tuqarmitu khattak. Jangan kamu kecilkan dan haluskan tulisan kamu. Fa in syi'ta, fa in ishta. Kalau kamu hidup lagi, tandam. Wa in ishta tandam. Kalau kamu hidup lagi, kamu akan menyesal. Wa in mitta tushtam. Kalau kamu mati, kamu akan dicela orang. Dia tulis kitab. Dia kata kalau mu hidup lagi, mu akan nyesal. Sebab apa? Lama-lama kitab tu tulisan akan jadi hilang, kabur, dok nampak. Jadi tulisan dekat-dekat kecil, dok boleh nak baca. Nyesal kamu. Ilmu kamu tulis, kamu tak dapat manfaat. Kalau kamu mati pula, kitab mu kayak orang baca, orang nyupoh kamu. Sebab apa penulis ni buat gini tulisan? Orang nak baca payah. In ishta tandam wa in mitta tushtam. Kalau mu hidup, kamu akan menyesal. Kalau kamu mati, kamu akan dicela. Yakni idza syikhta. Jika kamu je syikhta jadi ai sirta syaikhan. Bermakna musinnan. Dengan makna apa? Orang yang tua lah. Idza syikhta, jika kamu jadi syekh, kamu tua, wa dha'ufa nuru basarika, dan hilangnya, lemahnya cahaya mata kamu tak mampu nak tengok, nadim ta'ala dhalik. Mu akan nyesal lah. Sebab tu tulis halus-halus, tulis kecil-kecil. Tak? Tu penting tak? Macam tulis dengan pensel tak? Pensel. Ni pun berlaku ada kita tulis dengan pensel zaman dulu. Kalau metek kan sedap tulis kan. Sedap tulis. Tapi bila tengok balik, tak nampak, hilang. Rugi lah. Apa tak rugi? Jadi tulis dengan tulisan yang payah untuk hilang. Payah untuk hilang. Biar jelas biar jelas. Hak risau sekali hak ni. Hak iPad, hak tulis kat elektronik. Dia nak hilang payah kecuali dengan rosak dia. Rosak tak ada backup. Allahu akbar, tak tahulah. Sebab tu kena banyak wasilah. Kurang-kurangnya kita buat online ni, orang lain ada, boleh tengok orang lain pula. Okey. Macam tu tulis ni. Kalau rosak aset, habis kalau rosak dia punya memori ni buat ke mana? Nangis tak berlagu lah. Kalau kita sayang pada ilmu, tak sayang ilmu, tak ada benda, cari buat lain. Tu penting kadang-kadang ilmu tu biar ada fis sudur. Kalau hilang pun tak ada pun ada masalah. Kita boleh faham juga. Okay. Yakni idza syikhta wa dha'fa nuru basarika nadimta ala dhalika. Wa hukiya 'ani Syekh al-Imam Majduddin As-Sarkhaki haka annahu, dia menghikayatkan annahu qala ma qaratna nadimna, apa yang telah kami tulis halus, tulis kecil dulu kami nyesal kata. Wa man takhabna nadimna, apa yang kami intakhabna ai ikhtasarna, apa yang kami dulu buat rekah dak catat habis kita tulis rekah ke rumus ke apa, kami nyesal juga. Rupanya huraian tu penting juga. Wa ma lam nuqabil, dan apa yang kami tidak mukabalah. Kami tak tengok, tak mukabalah. Maknanya kami tak tengok nuskah ni. Nadimna, akhirnya kami menyesal juga. Kayak gini bila nak mengajar susah. Nuskah ni baris mana. Ada setepat dah mana. Jadi mukabalah tu penting juga lah. Wa yang bagi an yakuna taqti'ul kitabi murabba'an, dan sayugia bahawa potongan kitab tu 4 segi. Kita 4 segi belaka. Kalau kitab hak betul lain tu, kitab buku budak-budak ada lah. Tok bulah, tok 5 segi, buku budak-budak. Tapi biasa kitab 4 segilah. Dia ajar juga cara potong kitab, biar 4 segi. Fa innahu taqti'u Abi Hanifah. Ini potongan Abu Hanifah. Apabila telah dibuat surat zaman dulu, orang tulis atas apa? Atas pelepah tamak, atas tulang belulang, atas kulit. Dan bila dah ada kitab dah, jadi di sini dinyatakan bahawa potongan 4 segi tu potongan Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Sebab ulama' ni Hanafi. Tapi tak pelik pun sebab Imam Abu Hanifah ni antara faqih yang makna mazhabnya. Sebelum tu ada lagi mazhab ulama' lain. Tapi daripada mazhab 4 dia orang paling awal lah. Wa huwa aisaru ala raf'i wal wad'i wal mutala'ah. Kerana 4 segi ni lebih mudah untuk diangkat, diletak dan juga dimutala'ah. Kalau letak pun mudah. Boleh letak ni mudah. Kalau bulat, gotlek sekali. Jadi letak 4 segi mudah
bawa pun mudah. Mutala'ah pun mudah. Wa yanbaghi alla yakuna fil kitabi syai'un minal humrah, dan sayugia jangan ada dalam kitab tu sesuatu yang berwarna merah. Fa innahu min sani'il falasifah. Itu daripada perbuatan ahli falsafah, la min sani'is salah, bukan daripada perbuatan salah. Wa min masyayikhina, di kalangan guru-guru kami, karihu isti'mal al-murakkabil ahmar. Mereka tidak suka menggunakan murakkab ni makna dakwat warna merah. Ada sebahagian yang gitulah, tapi kalau benda tu kata berubah, kadang-kadang benda tu penting, terutamanya perkembangan penulisan mushaf dan seumpamanya, tulis titik, tulis baris. Benda tu ada penggunaan warna-warna untuk membezakan antara hak asal tulisan macam mana penambahan. Wa min ta'zimil ilmi, antara bentuk memuliakan ilmu ialah ta'zimus syuraka, memuliakan syarik, teman-teman, kawan-kawan ni. Fi talabil ilmi wa darsi, yang sama-sama menuntut ilmu dan belajar. Wa man yata'allamu minhu, dan orang yang belajar daripadanya. Wa tamalluku mazmumun illa fi talabil ilm. Tamalluk ni makna tawaddud, talattuh, makna kita kata bercakap manis. Tamalluk ni bercakap manis. Bercakap manis, orang panggil kita, bahasa kita pong mengepong. Puji memuji. Puji memuji ni mazmum, dicela. Kecuali bab ilmu. Bab ilmu tak apa lah. Puji rajin, orang tu jadi semakin rajin. Bab lain, puji mana? Puji kaya logba dunia, puji dah tak boleh. Puji orang buat jahat, orang zalim, tu jadi menyebabkan zalim pula. Bab ilmu tak apa, tamaluk. Makna kita cakap puji-puji, berbaik-baik bahasa lembut ni, baik, dicela kecuali pada masalah menuntut ilmu. Untuk ilmu tak apa. Fa innahu yanbaghi an yatamallaqa li ustadhihi. Kerana sayugia seorang itu manis mulut dengan gurunya, wa syurakaihi, dan teman-temannya, liyastafida minhum, untuk dia dapat manfaat daripada mereka. Jadi puji-puji pong, cong. Jadi jadi kawan hok makan cong sikit, ustaz hok makan cong sikit. Okey. Kita ada baca kita ada. Jadi hok makan cong lah, jadi nak makan cong, amda pun. Boleh buat gitu tapi buat dengan ikhlas lah, jangan buat tujuan anak tu pula boleh rupanya. Ingat dulu masa ngaji Mak Tafih dulu, tu syekh tasmik Quran. Syekh harap masuk je pong lalu lah. Pong dia baca lagu tu, syekh taranum lalu. Allahu Akbar. Okey. Jadi maknanya apa? Cakap tujuan dapat manfaat. Dia kata belajar dah ilmu ni. Belajar dengan siapa? Ajar sikit aku. Tengok. Kamu kan markah tinggi. Ikutlah apa tu. Kita puji dia tujuan untuk dapat manfaat daripada dia. Wa yanbaghi li talibil ilmi, sayugia bagi penuntut ilmu, an yastami'al ilma, dia mendengar ilmu, wal hikmata, dan hikmat, bit ta'zimi wal hurmah, dengan cara mengagungkan, memuliakan dan penuh kehormatan. Wa in sami'a mas'alatan wahidan, kalau dia dengar satu masalah, au hikmatan wahidan, wa in ini ghayah, wa in sami'a mas'alatan wahidan au hikmatan wahidan alfa marrah. Ini ghayah. Sayugia dia yastami'u ni makna memberi perhatian dengar. Istima' ni beri perhatian dengar ilmu dan hikmat, dan membesarkan dan mengagungkannya. Walaupun dia dengar masalah yang sama atau hikmat yang sama 1000 kali. Ini juga sebenarnya kena latih lah yang kita nampak dan belajar daripada guru-guru masyayikh. Mereka kenapa? Masyayikh, guru-guru, orang hebat, orang alim ulama, dia boleh duduk dalam majlis ilmu yang mengajar tu orang yang lebih rendah daripada dia segi ilmu. Nampak? Kita tengok majlis besar-besar yang hadir, yang dengar tu ulama-ulama yang mana orang hadir tu pada pandangan kita lah, pada penilaian kita, orang duduk depan tu lagi tinggi ilmu daripada orang buat cakap. Sebab apa? Sebab bagi mereka ni, jangan jemu walaupun kita dengar ilmu dan hikmat itu walaupun 1000 kali sekalipun. Benda sama, dengar benda sama. Kena tanam perasaan tu, kita dengar sama. Kadang-kadang kita malas, ustaz ni ngajar benda tula ya, lari ya, menjawab sama je. Jadi itu kadang-kadang
kita menyebabkan tidak hormat pada ilmu tu. Kan masalah ustaz tu apa ke? Masalah hormat pada ilmu tu dengan cara kita mentakzimkan gitu. Walaupun beribu kali. Dan kita pasang niat, dengar sama. Bila kita pasang niat betul, benda yang sama kita dengar tu boleh jadi kita dapat kefahaman lain pula. Banyak berlaku gitu. Banyak berlaku gitu. Bila kita dengar benda sama, benda asal biasa. Mungkin orang lain dengar tak faham, tapi bagi pada kita, Tuhan beri pemahaman kot cara lain yang kita tak terfikir-fikir bahawa ada makna pada benda sama yang kita dengar tu. Okay. Qila wa man lam yakun ta'zimuhu ba'da alfi marrah ka ta'zimihi fi awwali marrah falaysa bi ahlin lil ilmi. Ingat ni. Barang siapa yang memuliakannya kepada ilmu selepas 1000 kali dengar, sama dengan bagaimana dia memuliakan ilmu selepas kali pertama, orang ni bukan ahli ilmu. Kita dengar kali pertama mungkin takjub kan? Sebab kita tak pernah dengar. Dapat ilmu baru, dapat orang mengajar, ustaz mengajar benda baru. Oh, kita takjub lah sebab kita tak pernah dengar. Ahli ilmu sebenar, dia dengar 1000 kali pun sebagaimana dia takjub pada dengar kali pertama. Itu. Orang tu baru ahli ilmu sebenar. Nampak? Ya memang kena latih benda ni, kena latih dan kena paksa, kena didik. Wa yanbaghi li talibil ilmi alla yakhtara naw'al ilmi bi nafsihi. Sayugia bagi penuntut ilmu, jangan dia pilih ilmu tu diri dia sendiri. Kitab tu ada baris dah ke dah? Ada apa dah? Ada baris. Ke laju sangat? Laju aja. Ada baris jadi sayugia kepada penuntut ilmu alla yakhtara naw'al ilmi binafsi. Jangan dia pilih jenis ilmu dengan diri sendiri. Nak ngaji benda ni. Kita ngaji kitab ni lah. Kita ngaji ilmu ni lah. Jangan dia pilih sendiri. Bal yufawidu amrahu ilal ustaz. Bahkan dia serahkan urusannya kepada guru dia. Saya ni baca ni dah ni. Saya nak belajar benda pula ni. Saya nak belajar benda pula. Fa innal ustadha qad hasala lahu tajarubu fi dhalik. Kerana ustaz ini dia telah terhasil baginya pengalaman, tajarub, pengalaman. Tajrubah. Dia dah experience benda sama tu. Fakana a'rafa bima yanbaghi likulli wahidin wa ma yaliku bi tabi'atihi. Dan dia lebih tahu apa yang sepatut bagi seseorang dan apa yang layak dengan tabiat orang tu. Jadi kalau kita buat diri, kita telah membuang masa. Padahal kita boleh ringkaskan, pendekkan masa dengan kita cara tanya pengalaman orang. Saya ni belajar gini-gini, benda lagi saya nak belajar. Ni sekarang ni dia susun sendiri ilmu dan pengajaran. Boleh jadi susunan dia tak betul. Jadi patutnya boleh pergi cepat, dia boleh jadi lambat. Ataupun dia rasa nak cepat, tiba-tiba tak sabar. Dia nak langkah terus kepada contoh kitab lebih tinggi atau tu. Tapi mustawa kitab tak boleh kepahaman dia. Rugi belaka tak? Sebab itu, meminta nasihat pada guru ni penting. Wa kana Syekhul Imamul Ajal Ustaz Burhanul Haq Waddin rahimahullah taala yaqul kana talabatul ilmi fi zamanil awwali yufawwiduna amrahum fit ta'allumi ila ustadihim. Adalah penuntut ilmu pada masa-masa pertama dulu, yufawwiduna amrahum fit ta'allum. Mereka serahkan urusan mereka pada pelajaran ini ila ustadihim. Mereka serah kepada ustaz. Dia tanya ustaz. Wa kanu yasiluna ila maqsudihim wa muradihim. Dan mereka akan sampai kepada maksud dan tujuan mereka. Jadi alim, jadi pandai. Wal ana yakhtaruna bi anfusihim. Sekarang ni penuntut ilmu ni mereka sendiri pilih. Fala yahsulu maqsuduhum minal ilmi wal fiqh. Maka tidak terhasil maksud tujuan mereka daripada ilmu dan fiqh. Akhirnya tak boleh apa-apa. Dok mengaji lama fiqh pun tak faham. Dok mengaji lama akidah pun tak jelas. Dok mengaji lama mantik pun masih tergabung. Sebab apa? Sebab tidak serahkan urusan pada orang yang ahli. Ni kata nasihat belaka belajar ni. Tapi banyak boleh buat modal ceramah. Wa kana yuhka, adalah dihikayatkan anna Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah taala, Imam Bukhari, kana bada'a bi kitabis salah. Dia mulakan dengan kitabis salah ala Muhammad bin Hasan rahimahullah taala. Mula dengan kitab solat dulu. Kitabis salah, baca kitab solat dulu.
Bi kitabati solat, baca kitab solat lu ke atas Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Faqala lahu Muhammad bin Hasan, idhhab wa ta'allam ilmal hadis. Jadi Muhammad apa nama Imam Bukhari ni, dia pergi nak belajar fiqh lah kita. Baca kitab solat mana? Baca kepada Muhammad bin Hasan kitab solat untuk belajar fiqh dan untuk belajar ilmu-ilmu berkaitan dengan apa nama ni, sembahyang. Bukan tak sembahyang, faham ilmu. Kata Muhammad bin Hasan, idhhab wa ta'allam ilmal hadis. Kata dayah, pergilah. Dayah belajar, bukan dayah belajar maknanya. Mu pergi cara dan ambil berat belajar tentang ilmu hadis. Lamma ra'a anna dhalikal ilma al-yaku bi tab'ihi. Ketika mana Muhammad bin Hasan diperhati bahawa ilmu hadis ni lebih layak, lebih sesuai dengan tabiat Imam Bukhari. Fatalaba ilmal hadis. Jadi dia dengar perkataan ni. Kalau tidak jadi faqih ke tu. Jadi ahli fiqh. Tapi bila Muhammad bin Hasan kata pergilah pergi cari ilmu hadis lah. Dia nampak bahawa ilmu hadis lebih sesuai. Maka dia pun menuntut fatalaba ilmal hadis fasara fihi muqaddaman ala jami'i a'immatil hadis. Maka jadilah dia orang yang mendahului bagi sekalian imam-imam hadis. Nampak? Dia kalau tak ada orang lain dah. Bab hadis ni memang tak boleh nak lawan lah Imam Bukhari. Sebab apa? Sebab daripada nasihat guru dia. Wa yanbaghi li talibil ilmi, sayugia bagi penuntut ilmu alla yajlisa qariban minal ustaz inda sabqi bi ghairi darurah. Jangan dia duduk hampir dengan guru ketika sab. Ketika sab ni makna ketika penyampaian ilmu. Bi ghairi darurah, tanpa ada darurah. Lepas tu duduk semua duduk ujung lagi. Bukan, makna dekat tu dekat yang tidak sesuai lah. Dekat yang mengganggu, dekat sangat ke, jangan. Bal yang bagi an yakuna bainahu wa bainal ustaz. Bahkan sayugia antara dia dan antara ustaz tu qadral qaus. Kadar satu kau ni satu apa nama ni? Apa ni? Alat. Satu apa? Anak panah. Satu anak panah. Satu busur. Mana kadar ni ustaz tu busur. Anak panah tu lebih kurang gini je. Tak. Kadar gitulah. Mana lebih kurang satu panggil satu ela. Kadar gitu. Makna jarak tu jarak yang sesuai lah. Jarak yang sesuai. Makna kalau tidak menyuka atau tidak menyebabkan susah bagi ustaz atau tidak selesa. Sampai jarak pun dibincang ni. Jarak. Sekarang ni jarak jauh-jauh tau. Nak sejik. Sejik kita sini. Hak mari dengar tu tiang tu seorang. Belakang dinding 2 orang. Lepas tu luar atas meja. Jadi waktu bukan jenis belajar tu, jenis dengar je. Okey. Fa innahu aqrabu ila ta'zim, kerana dia lebih dekat pada memuliakan. Ya, memuliakan guru. Maknanya jangan kita dekat sangat sehingga merimaskan kadang-kadang. Wa yanbaghi li talibil ilmi an yahtariza 'anil akhlaqi dhamimah. Sayugia bagi penuntut ilmu dia menjaga daripada sikap-sikap akhlak yang keji. Fa innaha kilabun ma'nawiyah. Kerana akhlak yang keji ni umpama anjing-anjing yang maknawi. Anjing-anjing hak bukan sungguh, anjing yang tak nampak. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun aw surah. Tidak akan masuk oleh malaikat rumah yang ada di dalamnya anjing ataupun gambar. Jadi istidlal kat mana ni? Ni dia panggil bukan istidlal secara langsung ni. Makna isyari daripada hadis tu, hati manusia ni umpama rumah. Kalau diri manusia umpama rumah, jika dia dihiasi oleh akhlak-akhlak buruk, maka dia akhlak buruk tu umpama anjing-anjing yang menyekat malaikat masuk dan memberi rahmat. Gitulah. Nampak? Jadi tu dia faham secara isyari daripada hadis tersebut. Wa innama yata'allamul insan biwasitati malakin. Kita belajar manusia ni dengan wasitah malaikat. Malaikat akan doa untuk kita kan? Malaikat kan memberi doa dan beri kefahaman rahmat, memudahkan orang tu belajar. Tu kena jaga kot tu. Wal akhlaqu dhamimatu, dan akhlak-akhlak keji tu dapat dikenali fi kitabil akhlak,
Dalam kitab Al-Akhlaq, wa kitabuna hadza la yahqilu bayanaha. Dia tidak dapat, la yahqilu ay la yahtamilu, tidak dapat menanggung keterangannya. Maknanya banyak. Perbincangan tentang akhlak-akhlak keji ni banyak sangat. Kitab kita ni tak padan. La yahqilu ay la yahtamilu. Bayanaha, tidak dapat padan untuk nak terang semua. Jadi kita tengoklah pada kitab-kitab khusus yang membincangkan tentang akhlak-akhlak terkeji. Wal yahtaris khususan anit takabbur. Dan hendaklah dia menjaga secara khususnya daripada sikap takabur. Wa ma'at takabburi la yahsulul ilmu. Dengan adanya takabur tidak akan hasil ilmu. Takabur ni bahaya, jangan takabur. Kita rasa kita pandai dah, kita tak akan belajar. Kita rasa kita pandai dah, kita tak akan belajar. Okey. Al-ilmu harbun. Qila al-ilmu harbun lil fata muta'ali. Kasayli harbun lil makanil ali. Ini biasa kita dengar ni. Al-ilmu harbun lil fata muta'ali. Ilmu itu dia akan lari daripada seorang yang muta'ali, yang sombong, yang tinggi diri. Ilmu dia akan lari daripada lelaki, pemuda yang tinggi dirinya. Kasayli harbun lil makanil ali. Seperti mana air akan lari daripada tempat tinggi. Mari air hujan, air bah dia akan lari daripada tempat tinggi. Dia akan duduk tempat rendah kan. Tempat tinggi dah tu dia akan turun di tempat rendah. Faslun fil jiddi wal muwadhabati wal himmati. Fasal pada menyatakan al-jidd, kesungguhan, wal muwazabah, bermuwazabah, istiqamah, berterusan, dan himmah yang tinggi, keinginan yang tinggi. Berapa muka surat ni? Kita berhenti dulu sini untuk break, dan untuk break sekejap, lepas tu kita mulakan sekejap nak kita tandahkan apa boleh. Sebab tajuk baru ni kita senang untuk rekod dia. Allah Ta'ala ala wa ala. Boleh tekan.